الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan bacaan kita, pengajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Dan saya kira bahawa ini adalah malam yang terakhir lah, ya, sebelum kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, ya, Al-Mubarak, insya-Allah. Dan insya-Allah kalau kita panjang umur, bolehlah kita bertemu sekali lagi, ya, selepas bulan Ramadan nanti. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bacakan satu hadis lagi yang masih lagi tersisa daripada bab yang ke-6, ya, daripada kitab Umdatul Ahkam ini, berkenaan tentang hukum tayammum. Jadi tanpa berlengah, kita lihat hadis yang ke-42 daripada bab tayammum. Kita lihat bahasa Arabnya. An Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Daripada riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, aku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun, ya, sebelumku, ya. Yakni 5 perkara tersebut adalah, ya, yang pertama, aku diberi pertolongan dengan boleh kita tambah sikit, ya, bagi jelas sikit. Aku diberi pertolongan dengan musuh merasa ketakutan, ya. Selama, boleh tambah, perjalanan sebulan, ya. Lamanya tu tak payah buang, ya. Jadi kita baca, aku diberi pertolongan dengan musuh merasa ketakutan, ya. Musuh dan kurungan buang, selama perjalanan sebulan, ya. Kedua, ya, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka barang siapa pun tu buang daripada umatku, ini tak ya buang, ya, yang
Ini pun betul kan? Mendapati waktu solat telah masuk, ya, hendaknya dia solat, ya. Lepas tu nak koma, lepas tu selanjutnya tu pun tak tahulah nak biarkan ke, sebab dalam bahasa Arab yang tak ada, ya. Baik, yang ketiga, ya, harta rampasan perang dihalalkan untukku, padahal ia belum pernah dihalalkan kepada sesiapa pun sebelumku, ya. Keempat, aku diberi syafaat. Dan kelima, setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedang aku diutus untuk seluruh manusia, ya. Baik, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, kalau kita lihat dalam hadis yang ke-42 ini, hadis yang ketiga di dalam bab tentang tayammum di dalam kitab Umdatul Ahkam ni, hadis ini secara umumnya menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan, ya, yang diberikan kepada Nabi SAW, ya, secara khasnya berbanding dengan seluruh para nabi yang lain. Maka baginda diberikan kelebihan-kelebihan, ya, yang para nabi yang lain tidak memperolehinya, ya. Maka dengan berkat Nabi SAW, ya, umat baginda pun turut, ya, mendapat kelebihan-kelebihan, ya, serta kemuliaan-kemuliaan ini, ya, yang mana umat-umat yang terdahulu pun, ya, tidak mendapatinya, ya. Maka kalau kita lihat yang pertama yang disebutkan, ya, di dalam hadis ini, kelebihan, ya, pertama yang khas buat umat Nabi Muhammad SAW, ya, dikatakan, ya, aku diberi pertolongan dengan musuh merasa ketakutan, ya, selama perjalanan sebulan. Apa artinya, ya? Apa yang dimaksudkan, ya? Kita kena fahamlah dalam kalau nak lebih faham lagi, kita cuba bayangkanlah, ya, kaedah peperangan, ya, pada zaman Rasulullah dahulu secara khasnya, ya. Dan kalau kita nak bandingkan dengan zaman sekarang ni pun boleh, ya, tapi dia lebih kepada, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa aku diberi kemenangan. Bagaimana kemenangan, bentuk kemenangan tu? Adakah dengan bentuk angin tiup kencang ke, puting beliung ke, ya, ataupun musuh, ya, mendapat penyakit ke, ataupun diutus burung-burung ababil ke macam mana? Tak. Rasulullah kata aku diberi kemenangan, iaitu dengan cara musuh merasa ketakutan, iaitu Allah mencampakkan perasaan takut tu, ya, pada musuh-musuh Islam, ya, daripada orang-orang kafir, ya, Yahudi dan Nasrani, ya, dan orang-orang musyrikin, ya, dan seumpamanya, ya. Maka Allah campakkan rasa ketakutan, ya, pada diri mereka apabila sahaja mereka mendengar tentang persiapan Rasulullah, ya, ataupun tentang perjalanan Rasulullah, ya, menuju ke arah mereka, ya. Yang mana perjalanan Rasulullah nak sampai kepada mereka perjalanan sebulan. Maknanya sebelum mereka berhadapan dengan tentera Islam, ya, dengan tentera Rasulullah, ya, sebelum mereka tiba dengan perjalanan 1 bulan, mereka sudah, ya, merasa ketakutan dan sudah pun mengaku kalah, ya. Maknanya belum tak sampai lagi, ya, tak bertemu lagi, tak bertembung lagi di medan perang, ya. Dalam perjalanan sebulan, ya, mereka sudah pun mengaku kalah, ya. Jadi itu yang dimaksudkan, ya. Maka Allah memberi kemenangan, ya, kepada Nabi SAW terhadap musuh-musuh mereka, ya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan bagaimana, dengan dicampakkan, ya, perasaan ketakutan, ya, di dalam hati-hati musuh, ya.
bertepatan dengan firman Allah, in tansurullaha yansurukum. Ya, sekiranya kamu memberi kemenangan dengan cara kita menegakkan agama Allah, Allah akan membantu kamu. Allah akan memberi kemenangan kepada kamu. Ya. Jadi ini yang dapat kita fahami, ya, daripada firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, in tansurullaha yansurukum, ya, secara amnya dan secara khasnya dalam peperangan, seperti mana yang kita lihat, ya, di dalam hadis yang di hadapan kita ini, ya, iaitu dengan dicampakkan perasaan takut di dalam hati-hati musuh, ya, sehingga mereka mengaku kalah. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah kata, ya, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Ya. Maka barang siapa daripada kalangan umatku yang mendapati waktu salat telah tiba, maka hendaklah dia salat, ya, pada di mana juga dia berada, ya, dalam keadaan apa juga dia berada, ya. Maka kalau kita lihat, ini lebih khas barangkali untuk kalau sekiranya kita dalam keadaan bermusafir, ya. Dia lebih khusus kepada ketika kita bermusafir, ya. Di mana kalau masuk je waktu solat, ya, kita solat saja di tempat kita berada, ya. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, tak disyaratkan untuk kita kalau nak solat kena solat di masjid, ya. Ini secara umum ni, ya. Lebih khusus lagi kalau ketika bermusafir, ya. Bukan syarat kalau kita nak solat kena di masjid. Dengan erti kata, kalau tak solat di masjid atau yang sehukum dengannya surau, tak sah salat. Bukan itu maksudnya, ya. Maknanya bukan syarat untuk kita nak solat kena solat di masjid. Kalau solat di luar masjid tak sah, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Bahkan Rasulullah memberikan orang kata apa, kelonggaran dan kemudahan untuk kita solat di mana juga kita berada, ya. Jadi hal ini berbeza dengan keadaan umat-umat yang terdahulu, ya, di mana mereka hanya boleh solat di gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah mereka. Selain daripada itu mereka tak boleh solat, ya. Maka jelas di situ ada apa orang kata, ada strict lah, ada strict apa, ketegasan di situ, ya. Berbeza dengan kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat baginda, ya. Maka Allah, ya, mengangkat kesusahan dan kesempitan daripada sudut, ya, tempat untuk kita nak beribadah, di mana Allah kata seluruh bumi ini, ya, permukaan bumi ini adalah tempat untuk kita solat, ya. Maknanya tak disyaratkan untuk kalau kita nak solat kena solat di masjid, ya. Jangan salah faham bahawa kalau ada masjid kita tak perlu pergi ke masjid, ya, kita boleh solat saja, ya, di luar masjid. Bukan itu maksudnya, ya. Kalau ada masjid, pergi masjid. Kalau ada masjid berhampiran, memang kena pergi ke masjid. Khususnya lelaki, memang wajib untuk dia pergi solat berjemaah di masjid, ya. Tak boleh nak buat jemaah khawarij di luar masjid, ya. Apa juga alasan, tak naklah solat di masjid, macam apa juga alasan, ya, nak solat di luar masjid berhampiran ataupun, ya, di sebelah atau, ya, jauh sikit, tak boleh. Kalau ada masjid kena pergi ke masjid. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau dalam keadaan sekiranya tak ada masjid. Itu yang kita kata khususnya ketika bermusafir di tempat-tempat yang, ya, tak ada tempat orang tinggal, ya, di tengah padang pasir, di tengah hutan dan seumpamanya, ya. Maka itu yang dimaksudkan. Boleh saja kita solat, ya, di mana juga kita berada, ya, kalau sekiranya kita tidak jumpa masjid. Baik, itu satu. Dan juga bumi ini dijadikan untukku, ya, sebagai masjid dan alat bersuci. Ini yang dimaksudkan dalam bab kita ni, ya, sebagai alat untuk kita bertayamum, ya, kalau sekiranya kita tak jumpa air, ya. Seperti mana yang kita sedia maklum insya-Allah, bahawa tayamum bila masa dibolehkan kalau sekiranya kita
tak ada air, atau air yang kita ada tak mencukupi, atau sekiranya kita berdepan dengan mudarat, ya, kalau kita menggunakan air yang ada, ya, kerana kita sakit dan seumpamanya, ya, maka dalam keadaan sebegitu kita dibolehkan, ya, untuk bertayamum. Dan hal ini adalah khas buat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mengatakan bahawa umat yang dahulu kalau dia nak bersuci wajib guna air dan tak ada pilihan lain. Itu maksudnya. Nak mengatakan bahawa Allah memberi, ya, sekali lagi kita lihat Allah memberikan, mengangkat, ya, kesusahan dan kesempitan, ya, daripada umat ni. Kita boleh bayangkan kalau dalam keadaan kita terdesak, kita tak ada air, ya, kalau umat terdahulu macam mana? Dia kena tunggu. Dia tak boleh solat. Dia kena tunggu sampai ada air. Ya, boleh jadi tempohnya sedikit, boleh jadi tempohnya panjang. Tapi akhirnya apa? Kita boleh kata dia rugilah. Rugi kenapa? Kerana tak dapat nak beribadah. Boleh kita bayangkan macam tu. Mungkin ada orang lain dipikir lain, dia terfikir terbalik. Untunglah. Untunglah tak payah solat. Ya. Tapi itu adalah, ya, perspektif yang orang kata perspektif yang salah. Ya, orang Islam dia suka kepada solat, ya, bahkan apa kita kata, dia sentiasa menantikan solat, kan, seperti mana dalam hadis, ya, 7 golongan yang bernaung di bayang-bayang Allah di hari akhirat kelak, pada hari di mana tidak ada bayang-bayang kecuali bayang-bayang Allah, kan. Antara 7 golongan tu apa? Adalah seorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, ya. Jadi orang yang beriman, dia ketenangan dia bila masa, ya, dengan dia solat, ya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dia seperti mana keadaan Rasulullah, apabila dia ada masalah aja dia, ya, dia orang kata dalam istilah kita kalau ada tension ke apa ke, ya, dia rasa kusut ke apa ke, Rasulullah akan bergegas solat, ya. Baik, jadi itulah dia kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ni. Kalau tak ada air, tak mampu nak guna air, boleh sahaja dia menggunakan permukaan bumi ini. Kita dah sebut dah, ya, tak semestinya tanah, ya, apa juga permukaan bumi ini, walaupun batu, ya, walaupun dinding dan seumpamanya, ya. Baik, itu yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, ya, keistimewaan yang ketiga, ya, harta rampasan perang dihalalkan untukku, ya, yakni untuk umatku, untukku dan umatku, padahal ia belum pernah dihalalkan kepada sesiapa pun sebelumku, ya. Ini khas buat hukum hakam perang, jihad, ya, fisabilillah, di medan perang, di mana harta rampasan yang dirampas daripada musuh, daripada orang kafir, ya, dibolehkan, dihalalkan untuk diambil oleh pemerintah panglima tentera Islam dan dibahagikan kepada anggota-anggota tentera, yang menang, ya, orang-orang Islam yang menang, ya. Ini adalah khas buat umat Nabi Muhammad, di mana umat yang terdahulu, ya, nabi-nabi yang terdahulu, mereka juga berperang, ya, dengan musuh orang-orang kafir, orang musyrikin. Harta rampasan pun ada juga, ya. Dia kalau orang dulu, sehingga orang musyrikin pun bila dia orang pergi berperang, ya, adat mereka adalah mereka akan membawa harta-harta mereka ni, ya, binatang-binatang ternakan. Itu dia punya bekalan makanan tu untuk dalam perjalanan dia nak pergi, kan, kena bawa binatang-binatang ternakan. Dia akan bawa dia punya wang emas, dinar dan dirham dia, ya, harta dia tu, ya. Tahulah orang dulu dia bukannya ada dia ada apa, akaun bank ke, dia bukan ada apa macam-macam masa zaman sekarang ni, kan, ya. Dia harta dia orang hidup dia simpan dia, ya. Dalam rumah dia itulah dia semua harta dia disimpan, disorok dan sebagainya. Dia bila dia nak perang, dia akan bawa harta ni, ya. Silap dia tinggal kat rumah, ada orang masuk rumah, habis ni balik rumah apa pun tak ada, ya. Jadi dia akan bawa, ya, bersama-sama dengan dia. Jadi maka bila mereka kalah, maka harta mereka itu akan dirampas oleh tentera Islam, ya. Jadi nak kata harta rampasan ini dihalalkan buat, ya, tentera Islam yang menang. Berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu, apabila mereka mengalahkan musuh,
Apa yang berlaku kepada harta rampasan orang-orang kafir dan musyrikin? Ya, ia akan dikumpulkan. Ia akan dikumpulkan semua. Tak boleh diambil apa sekali pun. Selipar kasut musuh pun tak boleh diambil. Ya. Sebaliknya ia akan dikumpul pada satu tempat. Ya. Dan kalau diperkenankan oleh Allah, maknanya cukup, tak ada yang tertinggal lagi. Ya. Maknanya tak ada orang yang ada sorok 1 dirham ke dalam poket dia. Tak ada. Cukup semua harta tu akan dihantar api daripada langit yang akan membakarnya. Ya. Ini adalah keadaan umat yang terdahulu. Keadaan khas buat mereka. Maka seperti mana musuh daripada kalangan orang kafir, musyrikin dibunuh, maka harta mereka juga akan dibakar. Ya. Tidak halal. Ya. Hal ini berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan satu kelebihan, ya, di mana kalau musuh sudah dikalahkan, harta mereka akan dirampas, ya, dan menjadi halal bagi mereka, dan dia akan dibahagi-bahagikan kepada, ya, anggota tentera yang ada, ya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, aku diberi syafaat. Ya. Di samping syafaat, kita kata Allah mengkhaskan buat Rasulullah al-maqam al-mahmud. Ya. Saya ingat tak ada terjemahan dia. Terjemahan dia itulah dia. Abu Muaz ada al-maqam al-mahmud. Ya. Ataupun al-wasilah. Ya. Apa dia tu? Maqam mahmud ni adalah kedudukan, iaitu tempat Rasulullah di syurga. Ya. Yang mana di akhirat kelak, atau di syurga secara khasnya, seperti mana yang kita ketahui, seperti mana api neraka itu berperingkat. Yang paling perit adalah yang paling bawah. Syurga dia juga berperingkat, bertingkat-tingkat. Yang paling indah dan paling sempurna, yang terbaik, yang paling cantik adalah yang paling tinggi. Ya. Dan dia di peringkat yang paling tinggi ni pula, ya, yang dikatakan sebagai Al-Firdaus Al-A'la, ya, ada satu tempat, satu tingkat, satu peringkat yang hanya layak untuk seorang saja. Ya. Ini yang dikatakan sebagai Al-Maqam Al-Mahmud, tempat yang terpuji. Maqam maknanya makam, kedudukan. Al-Mahmud maknanya yang terpuji. Ya. Kedudukan yang terpuji ni, yang mana dalam hadis Rasulullah kata, ia hanya layak untuk seorang saja. Dan Rasulullah kata, aku berharap agar ia menjadi milikku. Ya. Maka ini adalah kedudukan yang dikhaskan buat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setiap hari, setiap selepas azan, kita mendoakan supaya Allah diberikan kepada Rasulullah kedudukan yang istimewa ini. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman al-mahmud alladhi wa'atta. Ya, dan bangkitkanlah baginda dan diberikan kepadanya maqam mahmud ni yang telah dijanjikan buat baginda. Ya. Jadi Rasulullah dikhaskan dengan al-maqam al-mahmud, ya, di syurga, dan sebelum itu dikhaskan dengan syafaah yang paling besar, ya, yang dimaksudkan di dalam hadis ni. Dan aku diberi syafaat. Yang dimaksudkan adalah syafaat yang paling besar, asy-syafa'atul uzma dipanggil. Ya. Bila masa ni, syafa'atul uzma ni pula adalah ketika di padang mahsyar. Ya, sebelum, ya, umat manusia dibahagikan kepada golongan masuk neraka dan golongan masuk syurga. Di padang mahsyar, ketika mana umat manusia dalam keadaan menanti, ya, giliran untuk mereka dihisap amalan baik dan buruk mereka. Maka seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang membincangkan tentang keadaan genting, keadaan getir yang dirasai oleh setiap anak Adam itu ketika berada di atas padang mahsyar tu. Maka dalam keadaan takut, gelisah dan cemas, ya, mereka akan terdetik dalam hati mereka untuk mencari, ya, seorang yang dapat membantu mereka. Ya. Maka mereka, seperti mana dalam hadis, mereka akan beramai-ramai pergi ke Nabi Adam AS dan menyatakan tentang kedudukan dia, ya, bahawa dia adalah
anak Adam adalah manusia yang pertama yang dia dicipta oleh Allah, seterusnya. Dan mereka meminta supaya dia memberi syafaat kepada mereka. Syafaat maknanya supaya menjadi perantara antara mereka dengan Allah, ya, supaya agar dapat diringankan keadaan mereka, kesusahan yang sedang mereka hadapi. Tapi akhirnya Nabi Adam menolak, mengatakan bahawa nafsi, aku tak boleh nak mengurus hal kau. Aku sendiri pun tak tentu lagi nak selamat. Pergilah, ya, cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim, menyatakan hal yang sama, ya, menyatakan tentang kedudukan dia yang istimewa di sisi Allah, ya, dan meminta supaya dia menjadi perantara buat mereka dengan Allah, supaya dia angkat kesusahan, ya, dan kesukaran yang sedang mereka hadapi. Pun dia mengatakan nafsi, diri aku, ya. Pergilah ke Nabi Musa. Mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun enggan membantu mereka. Pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa pun enggan, ya. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda mengatakan ana laha, ya, ini adalah untukku, ya. Maknanya ini adalah tanggungjawab aku. Ini adalah khas buatku. Khas buat aku apa? Iaitu memberi syafaat. Syafaat apa? Syafaat al-uzma ni. Syafaat yang paling besar ni. Menjadi perantaraan antara Allah dengan manusia, ya, dalam keadaan ataupun dalam kedudukan yang paling besar, yang paling penting, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah, ya, dengan baginda sujud di bawah arash, seraya memuji-muji Allah, ya, dengan pujian-pujian yang hanya layak untuk Allah, yang mana ucapan-ucapan pujian ini hanya akan diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika itu. Maknanya ucapan pujian-pujian ni kita tak tahu apa yang akan dibacakan oleh baginda. Baginda sendiri pun tak tahu apa pujian-pujian tu, ya. Sekarang ni pujian yang kita tahu apa? Bila kita nak puji Allah, kita kata apa? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ini semua pujian-pujian. Tapi yang akan dibacakan oleh Rasulullah kepada Allah, ya, ketika nak meminta syafaatul uzma tu, hanya akan diilhamkan oleh Allah kepada baginda ketika itu, ya. Maka setelah memuji-muji Allah dengan apa yang diilhamkan kepadanya, ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, isfa' tashfa', mintalah syafaat, niscaya, ya, syafaat itu akan diberikan, ya. Mintalah dan permintaan itu akan diperkenankan. Maka Rasulullah meminta syafaat kepada, ya, umat manusia, ya, dan syafaat permintaan Rasulullah itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini yang dimaksudkan, ya, dan aku diberi syafaat, ya. Maknanya baginda lah orang yang pertama yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan syafaat itu adalah syafaat yang paling besar, yang paling penting, ya. Baik. Dan yang kelima, ya, keistimewaan yang kelima, setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedang aku diutus kepada, ya, seluruh manusia, seluruh, ya, umat manusia, ya, akhir zaman. Berbeza dengan nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu, mereka hanya diutuskan untuk kaum mereka, ya. Bahkan kalau kita lihat seluruh para nabi dan para rasul diutus khas buat, ya, Bani Israel, ya. Kerana Bani Israel pada mulanya dimuliakan lebih daripada umat-umat manusia yang lain. Dimuliakan dengan apa? Dengan dipilih nabi dan rasul daripada kalangan bangsa mereka, ya. Sehingga orang Yahudi menyangka bahawa nabi yang disebut dalam Taurat dan disebut dalam Injil akan tiba nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi masih lagi menyangka bahawa ia akan datang daripada kalangan orang-orang Yahudi juga, ya. Tetapi apabila ternyata kepada mereka nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba
daripada kalangan bangsa Arab, mereka merasa takabur, mereka merasa ego, ya, untuk tunduk kepada seorang rasul yang datang daripada bukan bangsa mereka, ya, kerana mereka melihat bahawa bangsa Arab adalah bangsa yang mundur, ya, bangsa yang tak bertamadun, ya, tak ada pendidikan, ya, dan sebagainya, ya. Berbeza dengan bangsa mereka, bangsa yang mulia, Sya'bullahul Mukhtar, bangsa yang dipilih oleh Allah, ya. Maka kerana itu mereka enggan untuk ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah nabi akhir zaman, diutuskan untuk manusia akhir zaman, bukan sahaja kepada umat bangsa Arab, bahkan untuk seluruh manusia, ya. Bahkan bukan sahaja untuk manusia yang hidup pada zaman baginda, sebaliknya untuk bermula daripada diutuskan baginda sehinggalah ke hari kiamat kelak. Maka kita katakan syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW adalah untuk sepanjang zaman, ya, dan untuk semua tempat, ya. Dan syariahnya adalah sesuai untuk semua tempat, semua bangsa, ya, untuk sepanjang masa. Dia bukan terikat dengan masa tertentu ataupun tempat yang tertentu ataupun, ya, masyarakat ataupun kaum yang tertentu, ya. Maka kita katakan bahawa syariat agama Yahudi dan Nasrani dia adalah agama yang telah dimansuhkan, ya, telah dibatalkan, terbatal dengan kedatangan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, itulah yang disebutkan di dalam hadis daripada riwayat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya, tentang 5 keistimewaan yang diberikan khas buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah yang keistimewaan yang yang kedua tadi tu. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, ya. Baik, daripada hadis yang ke-42 ni dapat kita mengambil beberapa faedah, ya. Antaranya yang pertama adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas seluruh nabi-nabi yang lain, ya. Di samping juga kelebihan yang diberikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak diperolehi oleh seluruh umat-umat yang lain. Yang keduanya, ini adalah di antara menyebut, ya, apabila Rasulullah menyebut tentang 5 keistimewaan ni, ya, dalam hadis ni, ia bertujuan untuk apa? Di samping untuk sebagai pengajaran, untuk memaklumkan kepada umat Nabi Muhammad, untuk umat baginda, dalam masa yang sama ia bertujuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan itu, ya. Dia jauh, bukan sama sekali untuk nak berbangga ataupun nak takabur, ya, dengan keistimewaan ini, bukan itu tujuan dia. Tetapi tujuan dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan itu, ya. Seperti mana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apa juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada engkau, maka ceritakanlah tentangnya, ya. Jangan dinafikannya, ya, atau jangan didiamkannya, tetapi sebaliknya hendaklah diceritakan. Alhamdulillah, aku diberi rezeki untuk mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Alhamdulillah, aku diberi rahmat oleh Allah, diberi rezeki mendapat cahaya mata, contoh. Alhamdulillah, aku diberi nikmat hari ini aku dapat kerja, contoh, ya? Dan ini sebagai tujuan dia apa? Bukan berbangga, tapi sebaliknya untuk mensyukuri nikmat tu. Dengan macam mana kita mensyukuri? Di samping kita kata Alhamdulillah, tapi dalam masa yang sama kita cerita kepada orang, ya, tentang nikmat yang diberikan kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Baik. Juga dapat kita ambil daripada hadis
ini tentang bahawa dibolehkan untuk kita solat di mana juga, ya, di mana juga di atas permukaan bumi ini. Bukan syarat untuk kita solat di satu tempat yang tertentu atau dalam keadaan yang tertentu dan seumpamanya. Tak. Mana juga kita nak solat dibolehkan. Ya. Ini penting. Kerana kalau kita lihat orang Syiah secara khasnya, kalau dia nak solat, dia kena solat atas apa? Ke atas batu Karbala. Kalau anda bukan berada di Karbala, paling tidak kena bawa batu Karbala. Paling tidak kalau kita sujud, kena sujud di atas batu Karbala tu. Ya, hal ini jelas menyelisihi hadis yang di hadapan kita ni, bahawa kita dibolehkan untuk kita solat di mana juga, ya, asalkan tempatnya bersih daripada najis. Itu je, ya, tidak ada syarat lebih daripada itu, ya. Baik, faedah yang seterusnya, yang keempat, bahawa hukum asal suatu permukaan bumi itu adalah ia suci. Ini asal hukum. Satu tanah, satu permukaan bumi itu, kalau kita berada di satu kawasan, ya, kita tak pasti dia bersih ke tak bersih. Kita tak pasti. Maka apa kesimpulan yang kita boleh berikan? Kita kena buat ujian ke? Kita kena hantar sampel tanah tu kepada lab ke untuk buat ujian dia suci ke tak suci, ada najis ke tak najis? Tak. Jawapan ni tak payah. Kita ada kaedah asal satu permukaan bumi itu adalah suci, ya, sehingga terbukti sebaliknya. Maknanya sehingga terbukti bahawa ada najis, ya, kita nampak ke, kita bau ke dan seumpamanya. Kalau tak ada petunjuk bahawa di tempat itu ada najis, maka asal hukumnya adalah dia suci. Suci untuk apa? Suci untuk kita salat di atasnya, dan suci untuk kita bertayamum dengannya kalau sekiranya tidak ada air, ya. Baik, faedah yang seterusnya, bahawa seluruh permukaan bumi ini boleh kita gunakan untuk tayamum. Ini penting juga. Seluruh permukaan bumi dibolehkan untuk kita tayamum. Maksudnya, kalau kita nak tayamum, tak disyaratkan satu permukaan bumi yang tertentu atau jenis tanah yang tertentu. Ada yang kata, kerana ni ada pendapat juga yang kata kalau nak tayamum, kena tayamum dengan tanah yang ada debu, ya. Kalau tak ada debu, tak boleh, ya. Kena jenis kalau kita tepuk tu ada debu, ada melekat sikit, ya. Kalau tak ada, tak sah, ya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat jelas, ya, menyelisihi, ya, keumuman nas, ya, tentang dibolehkan kita tayamum di atas as-sa'id at-tayyib, permukaan bumi yang baik. Baik maknanya yang bersih, ya, yang suci, ya. Maka apa juga permukaan bumi, sama ada dia batu, sama ada dia pasir, ataupun dinding, ataupun lantai, ataupun, ya, permukaan bumi, ya, permukaan bumi. Kereta, jalan tar, barakallahu fiik, ya. Dia kena ada asal usul sikit lah, ya, dengan permukaan bumi, ya. Kalau nak tayamum dengan jubahnya ke permukaan bumi, ya. Pokok. Ini semua kena masuk dalam bab fatwa ni, ya. Kita ambil prinsip dulu, ya, permukaan bumi. Apa juga daripada permukaan bumi, ya, dia ada asal usul daripada tanah, permukaan bumi, ya. Tanah dari segi istilah umum, bukan tanah yang jenis kena tanah pasir, tak, ya. Jadi itu yang kita pegang dengan keumuman itu, permukaan bumi, ya. Baik. Juga faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah tentang, ya, keagungan, ya, serta kemuliaan, ya, syariat Islam, ya, di mana syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus, ya, segala hal ehwal yang berkaitan tentang amal ibadah dan juga urusan muamalah,
ya, hubungan sesama manusia, ya. Tak kira keadaan, tempat dan juga zaman, ya. Kesyumulan agama Islam itu, ya. Baik, juga boleh kita ambil faedah yang terakhir, ya, bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa aku diberi pertolongan dengan musuh merasa ketakutan selama perjalanan sebulan, ya, ini sekadar faedah, ya, bahawa yang dimaksudkan dengan sebulan ni bukan secara, orang kata apa, secara literalnya. Bukan kalau perjalanan 2 bulan, oh musuh tak rasa takut, bukan tu maksud dia, ya. Tetapi perjalanan sebulan tu kerana meraihkan keadaan pada zaman Rasulullah secara khasnya, di mana ketika itu perjalanan yang paling jauh, ya, adalah sebulan, ya, iaitu perjalanan daripada Madinah ke bumi Syam, ya. Musuh, ya, daripada kalangan orang Rom dan juga Parsi ketika itu berada di sana, ya. Itu adalah perjalanan sebulan, ya. Ya, kalau zaman Rasulullah perjalanan Mekah ke Madinah, dia perjalanannya memakan masa kira-kira 14 hari lebih kurang, ya. Kalau nak pergi ke bahagian di Syam, di Syria pada hari ini, yang mana ketika itu adalah tempat pemerintahan, ya, Parsi dan juga Rom, ya, perjalanannya adalah sebulan, ya. Baik. Saya ingat bagi kita melengkapkan perbincangan kita tentang tayammum, ya, kita sebutkan di sini beberapa permasalahan. Yang pertama, ya, apakah yang dibolehkan, yang diharuskan dengan kita tayammum, ya. Dengan erti kata, apabila kita tayammum, apa yang dibolehkan untuk kita, ya. Kita katakan tayammum itu adalah sebagai ganti buat wudu dan juga mandi wajib, ya, ketika mana tidak ada air atau ketika tidak mampu untuk menggunakan air, maka dibolehkan untuk kita, apabila kita bertayammum, ya, dibolehkan untuk kita apa yang disyaratkan wuduk baginya, apa yang diwajibkan wuduk baginya. Diwajibkan wuduk untuk apa? Ada 2 perkara dan 2 perkara saja. Ni ulang kaji ni. Kita diwajibkan wuduk untuk apa? Salat dan tawaf. Barakallahu fiik, ya. Maka dengan kita tayammum, kita dibolehkan untuk kita solat dan dibolehkan untuk kita tawaf, yang disyaratkan baginya wuduk, ya. Baik, seperti mana dengan kita tayammum juga, ya, dibolehkan untuk kita daripada sudut yang lebih patut, perkara-perkara yang tidak diwajibkan wuduk pun pada asalnya. Seperti apa? Ya, memegang Quran, ya, mengangkat Al-Quran, ya, menjinjing Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, ya, berdoa, ya. Walaupun pada asalnya memang perkara-perkara ini tak diwajibkan untuk kita berwuduk pun, ya. Tapi cuba kena ingat, kalau kita nak membaca Al-Quran atau kalau kita nak berzikir, kita disunatkan berwuduk, kan? Kita dah sebut dah, bukan diwajibkan, disunatkan. Maka kalau tak ada air, tak boleh guna air, kita nak baca Al-Quran ataupun berzikir, kita apa? Kita tayammum, ya. Dan tayammum ni adalah sunat, kerana asal hukum wuduk tu pun sunat, ya. Baik, boleh diambil faedah. Ini satu, saya ingat kita bagi bonus, ya. Yang mana satu, saya kira ini adalah satu sunnah yang ramai daripada kalangan umat Islam tidak mengetahuinya. Kita kata bahkan dianjurkan untuk kita tayammum kalau kita nak jawab salam, ya. Kalau sekiranya ketika itu kita tak ada wudu, kerana kalau kita perhatikan, menjawab salam ini juga adalah zikir, ya, zikir dengan maksudnya yang umum, ya. Dan zikir secara umumnya memang kita dah ketahui disunatkan untuk kita berwuduk untuknya. Tapi sebagai kelonggaran dan bagi kemudahan, kalau kita tidak berada dalam keadaan berwuduk, orang bagi salam kat kita,
Kalau kita nak ambil wuduk dulu baru nak jawab salam, boleh. Tapi diberi kelonggaran untuk kalau kita sekadar nak ambil tayamum je, walaupun dalam keadaan air tu ada. Boleh faham? Orang bagi salam kat kita, kita tak ada wuduk, kita ambil je, tepuk sekali, sapu muka, sapu kedua tangan, Waalaikumsalam. Saya ingat belum pernah nampak lagi orang buat ni, ya. Tapi hal ini disebutkan dalam hadis bahawa baginda bertayamum untuk menjawab salam. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ni sahih, riwayat dalam Bukhari Muslim, bahawa baginda bertayamum untuk menjawab salam. Jadi saya ingat ini adalah satu sunnah yang wajar dihidupkan lah, yang perlu dihidupkan, yang perlu disebarkan, ya, sebagai mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, juga perlu kita ketahui dalam kita bertayamum tak disyaratkan untuk dibolehkan tayamum kena masuk waktu dulu, ya. Ini kena ketahui, ini semua masalah-masalah macam ni memang ada perselisihan di kalangan mazhab-mazhab. Tapi kalau kita nak masuk dalam perselisihan mazhab, memang tak ada hujung pangkalnya, tak ada kesudahannya. Kerana apa yang pasti, kalau kita lihat, kita dibolehkan untuk tayamum kalau tak ada air atau tak mampu nak guna air. Dan syarak tidak mensyaratkan sedikit pun, kena masuk waktu dahulu. Tak ada, ya. Sebelum masuk waktu pun, kalau tak ada air, tak mampu guna air, kita dah boleh tayamum. Satu. Juga perlu kita ketahui bahawa dengan tayamum yang kita ambil tadi, ya, dalam keadaan tak ada air atau tak mampu nak guna air, kita dibolehkan untuk solat seberapa banyak pun solat yang kita nak kerjakan, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kerana ada pendapat kata, ini pendapat mazhab, satu kali tayamum untuk satu solat, solat fardu dan yang berkaitan tentangnya. Apa artinya? Solat qabliyah dengan ba'diyah. Awak kalau tayamum boleh solat qabliyah, lepas tu dengan solat fardu dan dengan solat ba'diyah. Lepas tu tayamum tu dipanggil apa? Expire. Habis, sah laku dia. Nak solat lagi, tayamum sekali lagi, ataupun kena tunggu sampai masuk waktu yang lain seterusnya baru tayamum lagi. Kita katakan ini semua tidak ada dalilnya, ya. Maka kita kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Apa hukum asalnya? Tak ada air, tayamum. Tayamum untuk apa? Untuk solat, tak kira berapa banyak pun, ya, dengan satu tayamum itu. Maka secara automatiknya, tunggu dulu, boleh tunggu? Boleh. Barakallahu fiik. Maka secara automatiknya boleh kita faham, apabila kita dah tayamum, bila kita dah solat fardunya dan sunat-sunat yang berkaitannya, bahkan dengan solat sunat mutlak pun, kalau habis waktu, tak bererti bahawa tayamum kita pun expire. Kita boleh teruskan dengan tayamum kita tadi tu untuk solat fardu yang berikutnya dan yang berikutnya, sehinggalah ada air atau sehinggalah kita mampu menggunakan air, ya. InsyaAllah jelas. Baik, seterusnya adalah permasalahan apakah yang membatalkan tayamum, ya. Apakah perkara-perkara yang membatalkan tayamum? Kita kata yang pertama, ya, apa yang membatalkan tayamum adalah segala yang membatalkan wuduk itu, ya. Apa yang membatalkan wuduk, ya, adalah apa juga yang keluar daripada qubul dan dubur, ya. Ia juga akan membatalkan tayamum itu, ya. Yang keduanya adalah tidur, ya. Tidur itu secara mutlaknya membatalkan wuduk, maka membatalkan tayamum juga. Yang ketiganya adalah hilang akal, hilang kewarasan, ya. Termasuklah kalau pengsan, ya, itu juga akan membatalkan wuduk dan juga tayamum. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kalau kita makan daging unta, ya. Kalau makan daging unta, maka terbatallah wuduk dan juga tayamum kita, ya. Itu yang pertama, ya. Membatalkan, perkara yang membatalkan tayamum adalah perkara yang membatalkan wuduk itu juga. Yang kedua adalah tayamum itu juga terbatal dengan wujudnya air itu, ya.
bagi orang yang bertayamum kerana tak ada air. Bila ada air je, tayamum yang dia ada tu terbatal dengan sendirinya, atau dengan kemampuan untuk dia menggunakan air itu. Sebelum ni dia tak mampu untuk guna air, maka dia bertayamum. Maka ketika masa dia mampu menggunakan air, maka akan terbatallah tayamum yang telah dia ambil. Maka wajib untuk dia menggunakan air, sama ada untuk wudu ataupun mandi. Baik, walau bagaimanapun, ini ada satu permasalahan. Sekiranya, siapa nak tulis? Ini mungkin biasa berlaku. Sekiranya seorang itu tayamum kerana tidak ada air atau tak mampu guna air, maka dia solat, khususnya solat fardu lah. Selesai dia solat fardu itu, air datang, atau air ada, atau dia mampu menggunakan air, dan waktu solat masih ada lagi. Contoh, kemarau sekian masa, tak ada air, maka dia bertayamum dan dia solat zuhur. Contoh. Maka dia solat zuhur. Selesai saja solat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boom, hujan. Persoalan, perlukah dia mengulang balik solat dia dengan wudu? Kerana solat yang pertama tadi dia kerjakan dengan tayamum. Jawapannya tidak perlu. Kerana dia telah solat, dia mengerjakan solat itu dengan menepati syarat, dengan menepati syaratnya. Ketika itu tidak air, maka syarat dia adalah ditayamum, maka dia telah memenuhi syarat itu. Apa yang berlaku setelah itu adalah tidak diambil kira. Hal ini seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan dua orang sahabat keluar bermusafir. Maka ketika mana masuk waktu solat, mereka tidak ada air, maka kedua mereka bertayamum, lalu mengerjakan solat. Setelah kedua mereka selesai solat, air pun datang, mereka memperolehi air. Maka salah satu daripada dua mereka tidak mengulangi solat itu. Adapun orang yang kedua, dia mengulangi solatnya dengan berwuduk. Apabila mereka kembali kepada Rasulullah, kembali ke Madinah, menceritakan apa yang berlaku kepada Rasulullah, maka apa kata Rasulullah? Boleh tulis. Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulangi solat, ini dia cukup dengan solat yang pertama tu je, dalam keadaan tayamum. Rasulullah kata, engkau telah menepati sunnah, dan solatmu itu memadai. Maksudnya solatmu yang pertama itu memadai. Dan baginda berkata kepada orang yang kedua yang mengulangi solatnya dengan mengambil wudu bagi solat yang kedua tu, Rasulullah kata apa? Bagi engkau 2 pahala. Bagi engkau 2 pahala. Ini ada satu soalan ni, walaupun mungkin dia tidak berkaitan. Yang mana yang lebih patut? Yang mana yang lebih bagus? Orang yang pertama ke orang yang kedua? Orang yang pertama, Rasulullah kata engkau telah menepati sunnah dan solatmu itu memadai. Dan orang yang kedua, Rasulullah kata bagi engkau 2 pahala. Maknanya bagi orang yang pertama apa? Mafhumnya lah, bagi orang yang pertama 1 pahala. Bagi orang yang kedua, Rasulullah kata 2 pahala. Yang mana antara 2 orang ni lebih bagus? Yang mana yang menepati kebenaran? Mana yang benar? Atau dua-dua benar? Kalau kita lihat, jelas orang yang pertama, dialah perbuatan dia yang benar. Kerana apa? Kerana Rasulullah kata engkau menepati sunnah. Walau bagaimanapun, jangan kita faham orang yang kedua buat bid'ah. Tak, kerana dia telah ijtihad. Kerana ketika itu mereka dulu tak tahu kan,
Ya, dia dua ijtihad. Satu tu tak ulang solat dia, yang kedua tu ulang solat dia dengan wudu. Kerana ijtihad, Rasulullah kata bagi engkau 2 pahala, ya, untuk 2 solat tu, ya. 1 pahala untuk solat yang pertama, 1 lagi pahala untuk yang kedua. Kerana yang kedua tu engkau ijtihad, ya. Dari sini dapat kita mengambil faedah bahawa dalam kita beribadah, ya, ini satu faedah secara tidak langsung lah, kita bukan dituntut untuk memperbanyakkan pahala dalam konteks dengan memperbanyakkan ibadah tanpa mengira, ya, syarat dan juga tata caranya. Sebaliknya, dalam kita beribadah, kita juga dituntut supaya kita menjaga tata caranya, atau dengan istilah lain, kita juga dituntut supaya menjaga etika mengerjakannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang penting banyak ibadah, maka kita banyak zikir, kita banyak solat, kita banyak mengerjakan apa juga ibadah tanpa mengira sunnahnya, tata cara etika sunnahnya. Contoh yang paling mudah yang dapat saya berikan untuk masa sekarang ni adalah seperti mana orang yang memperbanyakkan umrah. Dia pergi ke Mekah, dia kerjakan umrah banyak kali. Umrah yang pertama bila dia sampai, lepas tu dia nak buat umrah lagi, dia pergi ke mana? Tan'im. Dia banyak kali ulang alik pergi ke Tan'im. Tujuan dia apa? Untuk memperbanyakkan ibadah umrah dia. Kita mengatakan bahawa umrah seperti ini memang banyak, logiknya lagi banyak pahala lah. Tapi kita kata dia menyelisihi sunnah, maka tidak dianjurkan, ya. Baik, dalam satu permasalahan, ya, bagaimana kalau sekiranya seorang itu bertayamum kerana tidak ada air, ya, lalu dia solat dengan tayamum, ketika tengah solat tu ada air. Yang contoh yang pertama tadi, setelah selesai solat baru ada air. Ketika tengah solat ada air, tiba hujan ke dan sebagainya, apa dia kena buat? Adakah dia meneruskan solat dia, ataupun dia menghentikan solat dia untuk berwudu? Jawapannya adalah yang kedua. Dia kena hentikan solat dia ketika itu juga, ya. Walaupun secara prinsipnya, jangan lupa, ini kena ambil perhatian juga, kalau kita dah masuk solat, apatah lagi yang fardu, jangan diputuskan solat itu dengan sewenang-wenangnya. Contoh, dengan solat fardu secara khasnya, ya, Allahu Akbar, tiba tanpa sebab yang syar'i dia membatalkan solat dia. Contoh, tiba ada telefon, kurut, dia pun astagfirullah. Halo, ni nak jawab telefon. Boleh? Jawapan dia tak boleh. Bahkan kita kata haram jawapan dia. Haram dia membatalkan solat dia. Kerana Allah dah kata dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, dan jangan engkau membatalkan amalan-amalan engkau dengan apa juga sebab, ya. Contoh, dia tengah Allahu Akbar, tiba-tiba, contohlah, kita boleh bagi contoh yang apa, yang realiti lah. Tiba-tiba postman datang, contoh, ding dong, dia ketuk pintu ke apa ke, dia membatalkan solat dia, ya. Boleh? Jawapan dia tak boleh, ya. Ataupun dia punya home delivery itu sampai, makanan dia order makanan kan, takut nanti orang tu balik-balik, nanti tak makan aku, batalkan solat. Boleh? Jawapan dia tak boleh, ya. Tapi dalam keadaan dah bertayamum, kalau tiba tengah solat air dah ada, maka di sini diwajib membatalkan solat dia, kerana perkara yang membolehkan untuk ditayamum itu sudah ada, iaitu air, ya. Hal ini seperti mana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mafhumnya, permukaan bumi adalah alat bersuci bagi seorang muslim, walaupun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Rasulullah kata. Lepas tu Rasulullah kata apa? Ini kalau siapa nak tulis, ni dia punya syahid dia, ini petunjuk dalil dia. Sekiranya dia menjumpai air, hendaklah dia menggunakannya. Sekiranya dia menjumpai air, hendaklah dia membawa maksud apa? Wajib,
ya, walaupun dalam keadaan tengah solat, maka hendaklah dia menggunakannya. Maknanya apa? Dia kena batalkan solat dan hendaklah dia menggunakan air itu untuk dia berwuduk atau mandi wajib, ya. Baik. Ada beberapa permasalahan lagi, boleh kita sambung sikit lagi, ya. Baik, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang tayamum, ya. Sekiranya seorang bangun pagi, ya, untuk solat subuh dalam keadaan dia junub, tetapi dia bangun lambat dalam keadaan waktu yang tersisa sebelum terbit matahari tak cukup untuk dia nak mandi dan mandi wajib, untuk mandi wajib dan solat subuh. Tak cukup. Maknanya waktu yang tinggal tu sikit sangat. Tak cukup untuk dia nak mandi wajib. Adakah dalam keadaan seperti ini dia dibolehkan untuk dia tayamum, ya, dan mengerjakan solat subuh kerana nak mengejar waktu yang ada sebelum terbit matahari? Atau adakah dia tetap perlu mandi, walaupun dengan dia mandi itu waktu kebarangkalian besar, ya, waktu akan terkeluar, maknanya matahari akan terbit. Maknanya kalau dia dah selesai mandi itu, ya, sebelum dia dapat kejar takbiratul ihram tu, matahari dah terbit, ya. Adakah yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama, adakah dia boleh saja bertayamum, atau yang kedua dia tetap kena mandi wajib, ya? Jawapan dia adalah yang kedua. Dia tetap kena mandi wajib, ya, walaupun dalam keadaan perbuatan itu akan membuatkan waktu terkeluar. Siapa boleh kata kenapa? Ataupun semua tak setuju? Ataupun ada yang kata, oh, kena tayamum juga ustaz, nanti keluar waktu, ya. Siapa? Semua setuju yang kedua? Safwan kata yang pertama. Baik, insyaAllah semua setuju yang kedua, tapi cuma nak tahu kenapa yang kedua, ya. Sekali lagi. Barakallahu fiik. Ada jawapan yang lain? Kembalilah kepada prinsip. Dah sampai mana ni? Dah sampai bulan dah. Kembalilah kepada prinsip. Tayamum hanya dibolehkan ketika tak ada air. Ini dia ada air. Apa kena mengena dengan waktu suntuk tak suntuk? Bahkan kita kata, ya, maka kita selesai kerana jawapan dia kerana air ada, kan? Maka tak boleh dia nak tayamum sewenang-wenangnya. Baik, itu selesai. Masih ada, kita nak lengkapkan jawapan. Adakah kalau begitu, kalau dia mandi wajib, dan kalau dia mandi itu waktu akan habis, dan subuh yang dikerjakan selepas itu adalah setelah keluar waktu, di sini persoalan, adakah dia berdosa kerana solat di luar waktu? Malakum la tantiqun, ya. Tak berdosa, barakallahu fiik, ya. Kerana apa? Kerana dia mengerjakan apa yang wajib bagi dia, iaitu mandi. Cuma persoalan kita di sini adalah adakah dia bangun lewat tu sengaja ke tak sengaja, tu je. Maka kalau tak sengaja tak berdosa. Kalau sengaja dikhawatiri solat dia tak sah, kerana dengan sengaja melewatkan solat sehingga di luar waktu, ya. Sedangkan waktu solat ni telah ditetapkan waktu-waktunya. Tak boleh nak dikerjakan di luar waktu tanpa keuzuran yang syar'i, ya. Itu kena, insya-Allah jelas, ya. Baik, bagaimana kalau sekiranya air yang ada, ya, tak cukup untuk dia berwuduk, atau tak cukup untuk dia mandi wajib, ya. Maknanya air yang ada tu cukup untuk sebahagian wuduk dia sahaja, atau sebahagian mandi wajib dia sahaja, ya. Kita katakan di sini digunakan air yang ada, ya, dan baki anggota wuduk, untuk baki yang ada
baki anggota yang wuduk tadi tu ditayamum. Mandi ditayamum je lah, tayamum biasa. Tapi digunakan air yang ada dulu. Atau untuk mandi tadi digunakan air yang ada untuk mandi, dan bakinya dilengkapkan dengan dia tayamum. Bukan tayamum anggota wuduk dia tu, tak. Tayamum adalah seperti yang kita dah tahu dah. Tepuk sekali, sapu muka dan sapu kedua tangan. Ya, insya-Allah. Ya, bertepatan dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Itu yang didaya. Ya, itu yang dia ada, itu air yang dia ada, maka digunakan itu yang air yang ada, dan bakinya dilengkapkan dengan tayamum. Ya. Baik, bagaimana kalau sekiranya pada anggota badan dia ada badan yang luka ataupun tak boleh kena air? Ya. Air ada, tapi dan badan dia sihat, cuma satu anggota ataupun lebih, ya, tak boleh kena air, ya, kerana luka dan sebagainya. Apa yang dia kena buat? Kita katakan, ya, untuk anggota yang sihat dia basuh, ya, dengan air untuk wuduk ataupun mandi, dan baki yang lain itu disapu. Ya, ya, disapu. Ya, bukan tayamum, disapu. Ya. Baik, ini kerana bagi mengelakkan daripada mudarat. Ya, kerana syarak sentiasa menuntut supaya kita menjauhi mudarat. Ya. Baik. Keadaan yang terakhir, contoh yang terakhir. Ustaz, masa sapu tu kering ke tak kering? Kering ke tak kering? Dia basah. Yang sakit tu saya tadi. Yang sakit tu kita sapu. Aha. Kita basah ke tangan kita kering? Kalau dah dia tak boleh basahkan anggota yang sakit tu, maka siap-siaplah kena sapu. Lap dululah, kerana tangan basah kena kat tu, itu lebih baik dia wuduk je, tak boleh dia kena mudarat. Nanti dia jadi mudarat. Maka dia lap dah dulu, ya, sebelum dia sapu bahagian yang luka tadi tu. Baik, contoh yang terakhir, bagaimana kalau sekiranya na'udzubillah minta dijauhkan sangat, kalau seorang itu tak boleh nak wuduk, tak boleh nak menggunakan air untuk wuduk ataupun mandi, dan tak boleh nak gunakan permukaan bumi, tak boleh nak tayamum. Ya, boleh bayanglah macam-macam. Ya, tapi kesimpulan dia tak boleh nak guna air dan tak boleh nak tayamum. Ya. Ya. Niat. Ada yang kata niat. Niat apa? Niat wuduk ke? Dia niat wuduk air Zam-Zam. Oh. Ya. Lumpuh, barakallahu fi. Ya. Bersendirian ke atas katil, kat rumah ke apa ke, sakit uzur, tak boleh nak gerak, sedara mara semua tak boleh pakai. Anak beranak lagi terhampir. Ya. Atau dalam keadaan penjara, terikat kanan ke tangan dan kaki, na'udzubillah. Ya. Macam-macam. Ya. Kita katakan dia solat dalam keadaan dia tu. Ini kena ambil perhatian, kerana ramai yang beranggapan, dia anggap kalau dia tak boleh wuduk saja dah tak boleh salat. Tayamum jauh sekali. Dia ingat kalau tak boleh wuduk je, ataupun kan wuduk, kalau dia tak boleh pergi tandas je tak payah sembahyang. Maknanya dia terlantar kat hospital kan, dia tak boleh pergi tandas, oh tak payah salat. Dia suka. Ini kita kata ini adalah satu kejahilan, dan satu yang mendukacitakanlah. Keadaan yang mana dia sangat-sangat perlu kepada solat, dia tak solat. Dia tengah sakit. Orang yang sakit lah paling perlu kepada solat, untuk dia nak berdoa, minta, mohon daripada Allah. Tapi kerana kejahilan, tak tahu tentang, tak syarat kita pergi tandas untuk nak wuduk. Boleh saja bawa wuduk tu ke atas katil. Kalau tak guna air, boleh saja digunakan tayamum. Tak syarat kita kena cari padang pasir. Letih lah nak pergi padang pasir, ya, untuk nak tayamum. Boleh saja ditayamum dengan dinding kat sebelah dia tu. Ya. Apa juga permukaan, ditayamum dengan itu je. Ya. Maka dia solat. Dan kalau tak boleh nak menggunakan air untuk wuduk ataupun mandi ataupun tayamum, kita faedah kita di sini adalah dia boleh solat dalam keadaan itu sahaja. Jangan tak ada niat.
Niat berwuduk itu tak ada istilah niat wuduk. Wuduk tu adalah perbuatan. Dia bukan niat je. Mandi pun kena, itu nanti masuk bab orang sufi pula. Dia solat pun dia niat. Dia duduk je dengan borak-borak ni, aku tengah solat ni, masya-Allah. Itu bab lain. Tak ada istilah niat wuduk dengan niat atau mandi dengan niat, tayamum dengan niat, tak ada. Ya, maka kita kata dia solat dalam apa juga keadaan dia tu, ya. Bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ini semua adalah kaedah-kaedah yang umum, dan saya kira kita elok kita ingat kaedah-kaedah ni. Siapa nak tulis, ya. Ayat ini sentiasa berulang, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu, ya. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Satu. Keduanya firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Ini semua kaedah-kaedah umum. Bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Itu daya dia. Bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Itu daya dia. Dia tak ada daya nak ambil gunakan air, dan dia tak ada daya nak tayamum. Maka daya dia apa? Dia solat dengan keadaan itu je. Itu yang dia mampu, maka itu yang dilakukan. Ya. Baik. InsyaAllah. Cuma satu lagi nak lengkapkan. Ini bila kita masuk ke cerita tadi, bila masuk dalam mazhab ni, sekejap sikit, ada satu je. Ada satu istilah yang digunakan dalam tayamum akibat daripada salah faham. Bukan nak kata salah faham saja, akibat ada pendapat yang kata tayamum 2 kali. Ini ada juga pendapat yang mu'tabar, kata bila nak tayamum, dia tayamum adalah tepuk 2 kali. Tepuk pertama untuk wajah, tepuk yang kedua untuk tangan. Ya. Mereka kata, kita kata pendapat yang kata tepuk 2 kali ini marjuh, dia tak kuat, bahkan menyelisihi hadis yang kita dah baca. Hadis dalam bab ni, hadis yang pertama dan yang kedua. Bahkan hadis dalam Bukhari Muslim bahawa Rasulullah menepuk sekali. Maka pendapat yang kuat, yang rajih adalah kita tepuk sekali. Tapi dalam pendapat yang kedua ni, yang kita nak sebut di sini, mereka kata dia letak syarat pula. Kalau tepuk 2 kali, pastikan tepuk yang kedua tu jangan pada tempat yang sama. Kenapa? Kerana tempat yang pertama tu dah jadi musta'mal. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah pun boleh jadi musta'mal. Musta'mal maknanya apa? Tanah yang dah digunakan. Maknanya tak boleh guna sekali lagi. Ya. Kita insya-Allah dah jelaskan dah dalam masalah wuduk, dalam masalah air musta'mal kita dah sebut dah. Bukan semua air musta'mal tak boleh digunakan untuk wuduk ataupun mandi. Bahkan air musta'mal tu dia tetap tak lari daripada sama ada dia suci lagi menyucikan, ataupun suci tetapi tidak menyucikan, dan barangkali dia bertukar menjadi najis. Ini 3 keadaan air musta'mal tu juga. Tapi kita nak kata dalam tayamum tak ada istilah asalnya pun, ya. Ada istilah tanah musta'mal, itu istilah tu memang tidak ada, ya, di dalam syarak, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Ada yang dalam kapal terbang, ya. Sama. Air ada juga dalam kapal, tapi agak terhad. Dia kembali kepada definisi agak terhad tu apa maksudnya, ya. Kalau boleh digunakan, digunakan. Kalau cukup untuk air saja, untuk minum saja, maka hendaklah disimpan untuk minum, ya. Kerana dikhawatir kalau kita guna untuk wuduk, kalau kita khawatir kalau air itu digunakan untuk wuduk ataupun mandi akan habis, maka kalau dah habis tak ada air yang tinggal untuk minum, dan kalau dah tak minum jelaslah mudaratnya yang lebih besar. Maka kita kata air yang sedikit itu perlu disimpan untuk minum, dan hendaklah tayamum, ya. Kembali kepada sejauh mana air yang ada tu, ya. Abu Abdullah tadi ada soalan. Ustaz, boleh tak seorang itu bertayamum untuk solat sebab mengalami masalah untuk bergerak seperti petang belum besok kerana aksiden? Sekali lagi, boleh tak seseorang itu bertayamum untuk solat
sebab mengalami masalah untuk bergerak, seperti dia patah tulang rusuk kerana aksiden. Saya ingat, maknanya persoalan ni kembali, adakah dia boleh berwuduk ataupun tidak? Tu dia. Dia boleh wudu tapi nak bergerak tu dia mungkin tak boleh untuk anak kaki. Okey. Dia kembali juga. Orang lain wudu kan boleh lah. Kalau dia kembali juga, kalau ada orang boleh wudukkan untuk dia, maka itu yang perlu. Orang wudukkan dia. Sesiapalah orang di sekeliling dia ke pembantu yang ada ke, wudukkan untuk dia. Ya, sapukan anggota yang basuh mana anggota yang perlu basuh, ya, untuk wuduk ataupun mandi, dan dia solat lepas tu. Ya. Kembali kepada istilah, kalau air ada, maka air itu yang perlu digunakan. Ya. Kalau boleh guna air, gunakan air. Kalau air ada, gunakan air. Ya. Bila tak ada air atau tak boleh guna air, baru tayamum. Ya. Itu dia punya syarat. Maka kalau tak ada orang yang boleh bantu dia, air ada, tapi dia tak mampu nak gunakan air tu. Kenapa tak mampu? Kerana dia dalam keadaan tak boleh nak bergerak, dan dalam keadaan tak ada orang boleh bantu dia. Maka kita kata baru di situ dia boleh tayamum. Ya, insya-Allah. Ada orang fitness. Ada orang fitness tak boleh. Apa dia? Ada orang boleh bantu dia fitness. Benar. Ni soalan cukup mah agak ni. Boleh lah betul. Sah tu. Wudu tak boleh. Bagaimana kalau orang yang ada tu adalah bukan mahram dia? Saya itu kena tanya fatwa lah. Fatwa ulama. Saya bukan ulama. Pernah terjadi ketika solat Jumaat. Kan solat Jumaat ramai, dia dah keluar dari saf masjid tu. Lepas tu ketika tu hujan, jadi dia basah. Dia berhenti solat dia tu kan? Kenapa? Sebab basah hujan tu. Ini berkaitan tayamum ke tak? Tak. Okey. Tapi dia masa tu taklah, masa tu air kena dia basah. Apa masalah? Tak, sebab saya ada pernah dengar. Dengan dia, orang tu teruskan solat dia. Jadi dia teruskan solat dia ataupun dia Kena tanya. dia batalkan solat dia. Persoalannya, kalau kita tengah solat terkena hujan, adakah membatalkan solat kita? Jadi timbul persoalan, apa perlunya dia nak batalkan solat kerana terkena hujan ataupun kerana dia dah jadi basah? Apa perlunya untuk dia nak batalkan solat dia tu? Ya. Maka kalau tak ada keperluan, dia tak risau dia akan masuk dalam banjir ke apa ke, ya, tak ada mudarat, maka diteruskan. Tak boleh nak batalkan sewenang-wenangnya. Itu kena ingat. Ya, jangan dibatalkan solat dengan sewenang-wenang. Kenapa bukan batalkan solat? Kena hujan. Baguslah tu. Sunnah Rasulullah, apabila hujan turun, Rasulullah akan basahkan sedikit anggota dia. Apabila ditanya, kenapa engkau buat begitu? Rasulullah kata, kerana dia hampir dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sunnahnya dibasahkan, bukan batalkan solat dia. Ya, maka kita kalau hujan lepas ni, kalau hujan, sunnahnya apa? Kita basahkan sikit anggota kita. Kena ke sikit hujan tu. Kerana hujan tu adalah hujan rahmat, dan kita nak biar rahmat tu datang kat kita. Ya, hujan itu adalah hujan rahmat. InsyaAllah. Ya. Balikan tu pernah dengar sahabat dia pergi permukaan, kalau orang tu dia tak solat tanpa sutrah tu, ada orang tolak dia, dia kata haram. Jadi orang tu boleh batalkan solat orang ke dia tolak? Kalau dia solat tu dia mengganggu orang depan pintu ke, orang yang tolak batalkan solat dia kata. Kedudukan dia mengganggu orang lah. Mengganggu orang ataupun tak ada sutrah, dia batalkan solat orang. Dia kata tolak. Ini kena kembali kepada fatwa lah. Ya, tak berani nak jawab. InsyaAllah. Ada pendapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, ayat dia yang wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Di sini kalau nak ikutkan orang yang sakit boleh tayamum lah, orang yang yang musafir boleh, dan yang bersama dengan isteri ini
boleh bertayamum kalau tak ada air kan? Ayat ni. Apa dia? Yang terakhir. Yang beristeri. Nisa tu. Okey. Itu tak masalah. Falam tajidul ma, kalau tak ada air maka tayamum lah. Okey. Tapi ada pendapat mengatakan kenapa Allah SWT letakkan safar ni untuk boleh tayamum. Kalau nak diikutkan, dia pendapat mengatakan bahawasanya musafir aja walaupun ada air boleh tayamum. Musafir saja dah boleh tayamum walaupun ada air. Jangan lupa falam tajidu ma. Lalu kamu tak jumpa air. Bermaksud kalau waktu tak musafir pun tak ada air boleh tayamum kan. Tetapi kenapa Allah kata musafir seolah-olah di situ dia macam ada pengecualian menyebabkan bahawa boleh tayamum walaupun musafir ada air. Itulah pendapat tu mengatakan. Tak, kena faham. Disyaratkan falam tajidu ma. Dan sekiranya kamu sakit, atau kamu bermusafir, atau kamu pergi membuang air, atau kamu lamastumun nisa. Lamastumun nisa ada dua pendapat. Satu, menyentuh perempuan bukan mahram, perempuan secara amnya, sentuh, atau pendapat yang rajih adalah jima'. Falam tajidu ma, lalu kamu tidak bertemu dengan air, ya. Maka sakit dia boleh hadir waktu tak musafir. Awal musafir dia boleh tak musafir. Kalau ghaib buang air dia boleh tak musafir. Musafir satu kalimah yang kenapa dia khaskan musafir? Barakallahu fiik. Kerana kebiasaannya orang yang bermusafir ni, kita kena bayangkan dulu. Dan pada hari ni juga, dulu bila orang musafir, dia kebarangkalian dia untuk dia terputus bekalan air dia sangat tinggi. Kerana mana ada arenar, awak merentasi padang pasir yang kering kontang. Kebarangkalian untuk dia tak bertemu air sangat tinggi. Maka dalam keadaan dia tengah bermusafir itu, kalau dia tak ada air, atau dia khawatir air yang ada tu tak cukup untuk dia nak teruskan perjalanan, maka boleh saja ditayamum. Berbeza dengan kalau kita kat rumah. Kalau kat rumah, jangan kalau tak ada air je kat dalam rumah, boleh tayamum. Tak, situasi dia berbeza. Kalau di padang pasir, memang dia tengok keliling, dia dah tahu dah tak ada air. Mana ada rumah, mana ada sungai. Ini kalau bermusafir, ya. Lazimnya pada zaman dulu ada padang pasir. Berbeza kalau kita bermukim. Kalau walaupun dalam rumah kita tak ada air, tapi kemungkinan besar tu air tu ada di sekeliling kita sangat tinggi. Berbeza dengan musafir. Kerana tu dikhaskan musafir tu, ya, kerana kebarangkalian tidak ada air tu sangat tinggi, ya. InsyaAllah. Baik, ada tanya dia. Yang dimasukkan tanah atau bumi di tempat sujud dan bersuci. Ada yang mengatakan tempat kandang hitam, bukan tempat yang boleh. Itu pengecualian lah, ya, pengecualian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, adakah kami boleh salat di kandang kambing? Rasulullah kata boleh. Lalu Rasulullah ditanya, adakah kami boleh solat di kandang unta? Rasulullah kata tak boleh, ya. Ada dalam hadis yang lain mengatakan itu adalah tempat syaitan, ya. Maka ini adalah pengecualian, ya. Percayalah, apa juga nas yang am dalam syarak, pasti akan ada yang pengecualian, pengkhususnya, ya. Dia punya pengikat dia yang membataskan keumuman dia. Itu kita kena faham. Maka biasanya banyak orang apabila mereka melihat satu permasalahan, mereka mengambil nas yang am, sedangkan nas yang khas ada, ya. Maka mereka melihat nas yang am tanpa melihat nas yang khas. Ini adalah satu yang silap lah, ya. Akhirnya menyebabkan perbuatan mereka menyelisih syarak, ataupun silap hari bulan mereka jatuh di dalam bid'ah, ya, dan seumpamanya. Akibatnya apa? Kerana mereka berpegang dengan nas yang am, ya, tanpa mengambil kira nas yang khas. Jadi itu adalah satu cara yang salah, metod yang salah. Sebaliknya, dalam satu permasalahan kita kena lihat semua dalil yang berkaitan, nas yang am dan juga nas yang khas yang mengkhaskan nas yang am itu, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Kalau dibalikkan tangan sembilan di sini, itu kita untuk pakai air sapu, ya. Sapu, ya. Yang bakinya kita basuh macam biasa, ya. Bahagian yang ada dibalut itu
dinamakan dalam bahasa syarak jabirah, ya. Mashal jabirah, menyapu jabirah. Jabirah ni maknanya benda yang dibalut untuk menjaga anggota tu, ya. Maka kita sapu di atas anggota itu, ya. Ini berdasarkan ijtihad para ulama. Walaupun ada hadis-hadis yang berkaitan tentang mash jabirah ni, tapi seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada nas yang sahih yang berkenaan tentang menyapu di atas jabirah ni. Tetapi para ulama berdasarkan ijtihad mereka mengatakan tentang dianjurkan untuk menyapu di atas balut itu, ya. Manakala bahagian yang lain digunakan air seperti biasa, ya, atas ijtihad, ya, berdasarkan ijtihad. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Ya, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.